dan Mesias Saudara Syamsul Iskandar bin Muhammad Akin untuk menyampaikan ceramah beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar orang mau? Baik. Kalau Khairi jadi ahli parlimen memang tak baik lah. Kena tukar ni. Boleh tukar kali ni? So, saudara yang kasih sekalian, Saudara Fendi selaku pengurusi majlis, sahabat saya Dr. Rosli, Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan, Saudara Nazri, Ketua Angkatan Muda Negeri Sembilan dan juga Naib Ketua AMK Malaysia, Saudara Ramlan, Saudara Rosmal, Timbalan PAS Kawasan, iaitu PAS Kawasan, Timbalan Ketua Keadilan Cabang Rembau, Saudara Yusof, dan seluruh rakan-rakan pimpinan, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, saya malam ni pakai baju kuning. Jadi saya nak tengok siapa pakai baju kuning malam ni. Tak ada lagi lah. Hijau lah. Hijau pula minggu ni. Saya nak ucap terima kasih dan tahniah kepada semua yang telah berani keluar beramai-ramai untuk menyatakan pendirian kita, bantahan kita terhadap Suruhanjaya Penipu Rakyat SPR yang pada 28 hari bulan yang lalu telah turun beramai-ramai ke dataran merdeka. Ini menunjukkan bahawa rakyat telah merdeka, rakyat berani untuk langgar undang-undang yang zalim dan menipu. Saya tahu ini ramai yang baca surat khabar, ramai yang tengok muka dia keluar surat khabar ini. Ada lagi baru 42 orang. Ada lagi 42 orang. Minggu depan tambah lagi 50 orang. Saya nak beritahu pada kawan-kawan di Rembau ini, keluar gambar tak apa, alhamdulillah popular. Ini bukan sekadar hero, ini pejuang rakyat. Dan keluar. Cuma satu nasihat saya, jangan kalau tengok surat gambar, keluar gambar, jangan pula kita pula nak pergi mengending kepada polis, beritahu inilah gambar saya dalam surat gambar ini. Kalau orang tanya siapa cakap macam ni, kata saya yang dengar ni Syamsul Iskandar peguam 13 tahun saya jadi peguam. Sebab saya nak tanya kepada pasukan keselamatan yang mungkin ada malam ini, apa kesalahan rakyat sampai nak keluar surat khabar ini? Apa kesalahan? Apakah satu kesalahan melanggar atau membuka barricade? Bukan barricade polis pun. Kalau saudara tengok, kalau siapa berada pada sana hadapan, saya kebetulan daripada sana hadapan pun tolong buka juga. Tapi sebab saya rendah sikit jadi kamera tak sempat ambil gambar saya. Lebih kurang sama macam Isa Samad, saya punya tinggi. Apa Isa Samad rendah lagi sikit. Dia jauh lebih jahat lah. So saudara, kalau nak kata perintah mahkamah dikeluarkan oleh mahkamah, dia kata tak boleh masuk dataran merdeka sebab mengganggu dataran merdeka kerana takut rumput rosak. Kita dah beritahu dah, kalau rumput rosak kita akan minta Kerajaan Negeri Selangor tanam rumput baru. Alah cantik, Rizal nak makan tu. Lembu nak makan ke? Lembu UMNO makan. Tapi dalam kes ini kita beritahu perintah mahkamah dikeluarkan. Dan yang dibuat penghalang itu tak termasuk dalam kawasan perintah mahkamah. Apa salahnya nak buka? Kerana kalau siapa pergi waktu itu tahu betapa ramainya manusia daripada dataran merdeka sampai ke dataran Maybank, jarak lebih kurang 5 km. Kalau tengok polis punya laporan, aerial view, helikopter view, mereka beritahu kekuatan kita di sekeliling
dataran Merdeka 350 ke 400 ribu. Utusan Malaysia lapor 1000 orang. Sebab itu saudara dikasih sekalian, inilah yang menjadi kebimbangan kita. Kita nak tanya hari ini keluar surat khabar. Ini Maha Firaun, ini Maha Mahathir ni. Dulu kita panggil Maha Firaun, Maha Zalim. Pecat Anwar Ibrahim, dera rakyat waktu itu. Kalau siapa masih ingat, tahun 1999. Mahathir kata ini percubaan kita nak gulingkan kerajaan. Saya nak beritahu malam ni di kawasan Ketua Pemuda UMNO ni. Memang setiap malam kita ceramah, kita berikan penerangan, kita beritahu kita nak gulingkan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Tapi kita nak guling dengan cara pilihan raya. Tak pernah bila kita rangka dan bincang bersih tiga ini, kita kata nak gulingkan kerajaan dengan cara yang bukan pilihan raya. Kita nak demonstrasi. Kerajaan pindah undang-undang. Sekarang ni ada undang-undang baru. Peaceful Assembly Act. Akta Perhimpunan Aman. Perhimpunan ni bermakna rakyat boleh berhimpun, tak boleh bergerak. Itu yang kita buat. Macam mana nak bergerak? Sebab rakyat daripada dataran Merdeka sampai Maybank penuh orang, tak boleh bergerak. Duduk situ. Soal ni nak buka sikit. Apa masalahnya? Buka lah. Tapi polis pukul orang separuh mati. Yang ini saya nak tanya pegawai keselamatan malam ini. Tolong jawab malam ini, kenapa yang kamu pukul rakyat separuh mati? Apa salah rakyat Malaysia? Apakah rakyat ini jadi gangster, jadi orang jahat? Apakah kamu layan rakyat ini seperti pengkhianat negara? Jaga kamu. Kalau kita menang yang akan datang. Kalau saya jadi menteri dalam negeri, siap kamu. Bukan saya nak dendam, tidak. Saya nak cari siapa yang terajang orang, yang pukul orang separuh mati. Jangan kata ingat dia seorang ada video. Saya pun ada video juga. Sebab itu saya beritahu saudara, saya bab keselamatan memang kita serah kepada pasukan polis untuk jaga keselamatan negara. Bukan nak jaga keselamatan politik UMNO dan juga Barisan Nasional. Baik, Alhamdulillah, bagus polis Rembau. Okey, Alhamdulillah. Tapi jangan pukul orang, jangan naik orang. Mana ada undang-undang? Kita ada kanun kesiksaan, kita ada kanun acara jenayah, kita ada pelbagai undang-undang. Cuba beritahu saya malam ini, mana undang-undang yang melayakkan mana-mana anggota polis pukul orang. Hatta dalam balai sekalipun, kita tak boleh pukul orang. Kerana orang yang ditahan itu dianggap tidak bersalah, melainkan setelah dibuktikan bersalah. Ini prinsip undang-undang. Ini prinsip kemanusiaan. Hang ini kena pada kita. Esok saya nak beritahu pada pasukan polis, mungkin kena pada anak dia, mungkin kena pada keluarga dia. Dah banyak kena dah. Kalau dah banyak kena, tak faham lagi, bodoh lah. Sebab itu saya beritahu saudara, memang saya marah sungguh. Sebab bila saya berada di depan, saya tengok. Kebetulan bila saya masuk ke dalam, ditembak dengan air itu, saya tak kisah lagi. Tapi bila dia tembak dengan gas pemedih mata dan ditembak tepat ke badan, yang itu saya marah. Dia tembak ke badan tu, kebetulan depan saya budak seorang kerja kilang daripada Johor, rebah, kena dekat bahagian jantung dia. Kita selamatkan dia. Luka. Dan ditembak tu lebih kurang 100 peluru non-stop. Saudara bayangkan di kawasan yang stampede yang ramai ini. Yang ini hanya orang yang tidak ada akal. Patutnya beritahu. Bersurai. Kalau tak bersurai kita tembak. Kan munasabah. Ada yang tua, ada yang saya jumpa seorang kakak tu, anak dia lompat, terlepas anak dia umur 3 tahun. Saya kata, kenapalah kak bawa anak 3 tahun ni? Dia kata tak boleh, tengah semangat ni, anak pun kena tahu. Jadi saya nak buat macam mana? Hak dia nak bawa anak. Tapi kita ni kena jagalah. Sebab tu saya beritahu, bila ramai yang dah bersepak-sepak dalam pukul 6 petang, dia minta saya pergi ke Masjid Jamek. Saya pergi Masjid Jamek. Dia kata di Masjid Jamek ni tak ada orang dah. Tak ada pemimpin, dia kata. Semua sendiri-sendiri jadi pemimpin. Bila saya pergi, saya tengok memang tak boleh jadi pemimpin. Semua dah semangat jadi ketua. Saya kata sabar, dia tak layan saya. Dia kata pukul. Katalah separuh daripada itu mungkin ejen provokator atau polis. Tak apalah separuh. Yang separuh lagi. Sebab itu rakyat bila dah marah, bila dia sudah meluat, dia benci,
Dia tak kira lagi. Dia akan lawan betul-betul. Ini saya salute, saya tabik kepada seluruh rakyat yang berani menyatakan keberanian. Saya tak apologetik lah. Maksud saya tak heran lah dia nak keluar surat khabar hari-hari lah. Nak keluar ni ganas. Kita tahu siapa yang hadir, tahu dan tengok. Sebab itu Datuk Najib umum tadi, dia pun nak buat perhimpunan juga. Nah, dia nak buat perhimpunan 1 juta. Bukan 1 juta ni belia. Sebab saya tengok 1 juta belia ni, saya ingatkan 1 juta betul, tidak. Dia kira. Orang datang daripada hari Khamis sampai hari Ahad. Cukup 1 juta, dia pun isytiar 1 juta. Time tu kita boleh buat. Lebih tu ingat 3 juta kita boleh buat. Tapi yang ni sepenuh hari UMNO, nak buat perhimpunan aman pula. Kali ni dia kata dia nak pilih Stadium Bukit Jalil. Gelombang merah di Stadium Bukit Jalil 11 Mei kalau tak silap saya. Tak apalah, buatlah perhimpunan dekat Bukit Jalil. Kerana kebetulan hari itu tak ada pertandingan bola, buatlah. Nak buat dekat jalan raya pun boleh, tak ada masalah. Kerana itu hak dia. Tapi saya nak beritahu pada saudara, isunya dalam kes ini apa dia? Isu dia ialah penipuan SPR. Itu isu dia. Mana boleh kita nak masuk pilihan raya? Katalah di Negeri Sembilan ni, Saudara Nazri sebut, Dr. Rosli sebut, kita nak buat perubahan. Negeri Sembilan nak jadi negeri Pakatan Rakyat. Tapi kalau ada penipuan yang dilakukan, apakah kita boleh menang? Mereka yang kuasai SPR, timbalan pengurusi SPR orang UMNO. Itu tak cek lagi yang lain-lain. Termasuk mungkin Datuk Bandar KL pun mungkin juga orang UMNO. Timbalan pengurusi SPR kata, oh tidak, kami bukan orang UMNO. Kami tak pernah jadi ahli UMNO. Tiba-tiba nama ada sebagai ahli UMNO. Maknanya dia jadi pengundian tu juga tu. Pengurusi SPR pun sama. Sebab tu kita minta dan desak supaya ramailah pimpinan keluar kenyataan. Kita bagi dia tempoh 30 hari untuk dia letak jawatan sebagai ahli UMNO ataupun letak jawatan sebagai pengurusi SPR. Dua pilihan kita bagi. Kerana nama dia ada dalam senarai. Ada dalam senarai anggota dan keahlian UMNO. Baik. Yang kedua, apa dia penipuan yang dibuat? So, saudara, dalam parlimen, ahli-ahli parlimen kita dah sebut, ada 79,000 nama yang mana dia jadi pengundi dan dia didaftarkan di alamat, satu-satu alamat itu 100 lebih pengundi dalam satu-satu alamat. Ada 350 alamat. Setiap satu pengundi, setiap satu alamat ada lebih 100 pengundi. Katalah dekat kampung ni, apa nama kampung ni? Kampung Mulia. Jalan 1, nombor 1, Kampung Mulia. Tengok dalam daftar pemilih, dalam rumah itu ada 100 lebih pengundi. Ada Melayu ada, Cina ada, India ada. Maknanya mak dia beranak sekali keluar 3-4. Color lain-lain. Yang ini kita nak tanya, mana boleh dalam satu-satu alamat lebih 100 pengundi. Kita minta dia bersihkan. Pengurusi SPR mengelak. Dia kata kita kena cek dulu. Mereka dah sebagai pengundi, susah kita nak ubah. Macam-macam alasan. Kemudian ada 42,000 tadi. Nama yang disebut. 42,000 yang mana mereka jadi pengundi, tapi bila kita cek, semak dengan Jabatan Pendaftaran Negara, dia tidak jadi warga negara. Pengurusi SPR beritahu kenapa nak kecoh-kecoh. Ada 12 juta pengundi, 42,000 ni sikit sangat. Saya beritahu saudara, dekat kawasan yang kita menang 500, menang 1,000, menang 2,000. Kalau dia campakkan 3,000, takkan kalah kita. Itu bukan Padang yang kata, itu penipuan. Kemudian kita highlight lagi. Ada 1,000 pengundi yang umur dia lebih 100 tahun. 1,000 pengundi yang paling tua, tuan-tuan. Yang paling tua umur dia 159 tahun. Lahir tahun 1853. Waktu orang putih menawan Malaysia ni, nawan Negeri Sembilan ni, saya tak tahu dulu sejarah. Tahun 1823 apa jadi kat Negeri Sembilan. Bila kita minta tolong padam, mana boleh 159 tahun mengundi? Oh, dia kata tak. Kalau ikut daftar kita, dia masih hidup. 4 tahun yang lalu, dia mengundi. Waktu tu umur dia 155 tahun. Macam mana dia datang mengundi? Wallahualam. Sama ada berdokong ke, merangkak ke, tak tahu. Berguling. Pandai orang Kembau ni. Jadi, saudara kasih sekalian, inilah yang menjadi pertikaian kita. Kemudian, kita ada masalah dengan pengundi pos.
Pengundi pos ini selain daripada tentera, selain daripada polis, ada pengundi pos yang mana dia menjadi petugas SPR. Dulu tahun 2008 ada 100,000 pengundi pos yang mana mereka petugas SPR. Sekarang ini dia jadi 240,000. Tambah 140,000 petugas SPR. Semua dah jadi pengundi pos. Saudara bayangkan, itu yang berlaku sekarang ini. Kita tanya, kenapa ramai sangat? Oh, dia kata kali ini pilihan raya lebih panas. Kita nak lebih ramai lagi petugas SPR. Yang kita bimbang, petugas SPR ni jadi tempat mereka untuk salurkan pengundi-pengundi yang hantu ini. Sebab apa keperluan tambah sampai 140,000? Dulu 222 kawasan parlimen, sama juga. Tak pernah tambah kawasan parlimen. Kerana tidak boleh berlaku persempadan semula. Parlimen tak dapat 2/3, dia tak boleh pindah. Sempadan pilihan raya, kenapa nak tambah lagi? Yang ni dia tak boleh jawab. Ini contoh-contoh penipuan yang saya beritahu kepada saudara. Kalau mereka buat seperti ini, belum tentu lagi kita boleh menang melalui cara pilihan raya. Kalau cara begini mereka buat, bukan sekadar bersih bak. Kalau cara begini, maknanya kita akan ajak rakyat untuk buat pilihan jalan raya. Itu saja. Ini jangan main-main, ini persoalan maruah, prinsip kita. Mana boleh kita biarkan perkara ini berlaku. So, saudara, ini bukan soal nak pilih ketua JKK kampung. Nak pilih pemimpin negara. Nak pilih kerajaan yang akan datang. Kalau kita dengar ceramah tadi, nak pilih lagi ke kerajaan yang korup dan rosak seperti ini? Kita ada Perdana Menteri, first time in history. Pertama kali dalam sejarah Perdana Menteri Malaysia. Zaman Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Hussein, Mahathir, Dollah Bedawi. Sekarang Najib, belum ada lagi Perdana Menteri diajak ataupun diarahkan untuk pergi ke mahkamah di luar negara. Belum ada lagi. Najib ini Perdana Menteri yang pertama yang telah diarah oleh mahkamah luar untuk memberi keterangan dalam kes beliau. Yang ini, saudara, kes yang cukup besar. Ini, saya nak jelaskan malam ini, ada beza antara mahkamah di Malaysia ini dengan mahkamah Perancis. Mahkamah Malaysia ni, katalah kita tengok Mak Hassan ni buat rasuah. Kita buat laporan pada polis. Polis membuka kertas siasatan, siasat Mak Hassan. Polis kata tengok ada bukti. Polis pun bawa cadangan kepada pendakwa raya. Tuan pendakwa raya, kami nak cadangkan Mak Hassan ni dituduh, contoh, dituduh melakukan rasuah. Pendakwa raya tengok, bukti cukup, baik, tuduh dia di mahkamah. Itu prosedur siasatan di Malaysia. Mahkamah Perancis, tuan-tuan, bukan polis buat. Yang buat itu mahkamah sendiri. Mahkamah yang siasat. Mahkamah yang tanya mana bukti. Mahkamah yang beritahu, tolong panggil mereka yang nak dakwa kes ini di mahkamah. Saya nak tanya, betul tidak kes ini? Bukti ditunjuk. Dalam kes ini pembelian kapal selam membabitkan rasuah. Wang sebanyak 500 juta ringgit. Hakim nak tengok, betul tidak ada dokumen. Barulah bila hakim puas hati, hakim kata okey, kes ini kita bawa ke mahkamah. Tolong panggil Najib Razak, tolong panggil Razak Baginda, tolong panggil Rosmah Mansur, tolong panggil yang lain-lain. Itu bezanya. Betul, dalam kes ini jangan main-main. Mahkamah Perancis ini, mereka adalah mahkamah dalam negara Eropah yang nak tunjukkan bahawa mereka ada credibility. Kita ingatkan 500 juta saja. Rupanya ada syarikat yang lain. Bila tengok dalam mahkamah, dokumen mahkamah, Perry Mekar, dulu waktu pembelian kapal selam ni, kerajaan kata, dalam parlimen, Timbalan Menteri Pertahanan waktu itu beritahu. Dia kata, Tuan Speaker, sebenarnya kerajaan bayar 500 juta kepada satu syarikat nama dia Perry Mekar. Kerana syarikat ini merupakan syarikat yang berpengalaman menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan Malaysia. Dan kita lantik syarikat ni, bayar 500 juta. Kita tanya, kenapa yang nak bayar? Apakah Kementerian Pertahanan tak boleh pergi cari sendiri senjata ni? Kenapa nak bayar? Oh, dia kata tak. Ini syarikat yang berwibawa, yang bagus, yang pandai. Kalau dibeli kapal selam pasti boleh menyelam. Perry Mekar.
dalam dokumen mahkamah. Perry Mekar ini rupa-rupanya bukan syarikat berpengalaman. Dalam dokumen mahkamah di Perancis, Perry Mekar ni syarikat travel agent. Macam mana awak pergi umrah tu? Di Rembau ni ada syarikat travel agent ada. Betul. Lebih kurang sama dengan Perry Mekar. Upah haji, umrah, pergi ke lawatan negara-negara Eropah, travel agent. Yang ini rupanya syarikat yang berpengalaman yang disebut dekat sini. Patutlah dia pilih kapal selam tak boleh berjalan. Mana travel agent tahu pasal kapal selam? Ini bukti-bukti yang kita nampak. Dan kita nak cabar Datuk Najib. Dia Perdana Menteri betul. Dia pengurusi Barisan Nasional. Dia Presiden UMNO. Ramai orang UMNO yang mungkin dengar ceramah malam ini. Kita nak tanya kepada Presiden UMNO ini, 500 juta ini, apa yang kamu buat dengan duit ini? Kerana waktu itu kamu terlibat secara langsung dengan kes ini. Kerana saya diberi maklum oleh wartawan-wartawan luar negara yang dah tulis dah pun artikel di majalah-majalah terkemuka dunia. Mereka beritahu duit itu beredar sampailah ke negara Hong Kong melalui satu lagi syarikat lain, bukan Perry Mekar, syarikat lain pula, di mana duit itu adalah sebanyak 114 juta. Dan mereka yakin duit itu masuk dalam kocik Najib. Yang ini Najib tak tidur malam. Kalau dia tidak hadir ke Eropah, jaga baik. Mahkamah Perancis akan keluarkan perintah kalau dia mendarat di mana-mana tempat dalam Eropah. Polis yang berada di negara tersebut boleh tangkap dia dan bawa dia ke Mahkamah Perancis. Itu kesan dia. Saya kesian dekat Rosmah. Sebab tak boleh pergi shopping lagi dah. Nak beli beg, nak beli apa, tak boleh lah. Mungkin beli online boleh lah. Nak pergi Eropah, tak boleh. Ini kesan dia. Apa kesan dia kepada rakyat? Kita malu. Kita ada Perdana Menteri yang tidak diterima di negara-negara Eropah. Kita ada Perdana Menteri yang tidak boleh buat rombongan dagangan, rombongan pelaburan, tak boleh. Mongolia pun tak terima. Itu nak kena cek dulu Mongolia tu. Sepadan Eropah ke mana tu? Kalau Eropah memang tak boleh terima. Jadi saya nak beritahu saudara dikasih sekalian, ini masalah yang besar. Dalam masa yang sama, dalam kes kapal selam ini dia juga membabitkan nyawa. Iaitu wanita Mongolia ni. Ada kaitan dia. Hakim Zaki Yusof, hakim yang membicarakan kes wanita Mongolia ini. Hakim ini baru-baru ini keluarkan penghakiman dia. Apa alasan dia gantung 2 orang pegawai polis ini? Hakim ni keluarkan dia punya alasan, dia tulis. Dia kata sebenarnya dalam kes pembunuhan wanita Mongolia ini, Razak Baginda ini dia mempunyai niat, mempunyai motif. Dia sebut motif. Motif itu bahasa undang-undang. Bahasa orang Rembau ni niat lah. Maksudnya, kalau nak sabitkan orang, nak jatuhkan hukuman dengan kes jenayah, termasuk kes bunuh ini, dia mesti ada 2 perkara. Satu, mesti ada niat nak bunuh. Kenapa dia nak bunuh? Apa alasan dia nak bunuh? Dan yang kedua, dia mesti bunuh. 2 perkara ini mesti dibuktikan. Kalau dapat bukti, baru boleh gantung. Dalam kes bunuh, hukuman dia gantung sampai mati. So, saudara katalah, besok pagi pergi minum teh dekat Pekan Rembau. Kedai Makcik Ikiah dekat Pekan Rembau ni, kena nasi lemak. Bawa parang, nak pergi kebun selepas tu. Lepas kena nasi lemak, lepas kena teh, pergi dekat kaunter tu nak bayar. Ingatkan nak bayar, rupa dia ambil parang, dia penggal ni kepala tokek kedai tu. Polis pun tanya, apa pasal Pak Mat ni pergi penggal kepala Kak Kiah ni? Entahlah, cikgu. Lepas minum tadi teringat nak bunuh orang pula. Itu gila nama dia. Tak ada angin, tak ada ribut, tak ada niat, penggal kepala dia. Itu belum tentu lagi boleh sabit gantung. Kerana dia tak ada niat. Dia kata dia saja suka-suka. Lepas minum tadi teringat, putus kepala. Itu kaedah nak bagi faham. Dalam kes Razak Baginda ni, dia ada niat. Sebab apa dia ada niat? Sebab dia kenal wanita ini. Dan kemungkinan wanita ini terlibat dengan pembelian kapal selam.
dalam akuan bersumpah Razak Baginda, dia beritahu bahawa dia pernah tidur dengan perempuan ni. Itu akuan bersumpah. Maksudnya dalam mahkamah dia memberi keterangan, berkata benar. Dia beritahu dia pernah tidur dengan perempuan ini, dia kenal wanita ini, dan wanita ini mengganggu kehidupan dia. Dan bila wanita ini mengganggu kehidupan dia, akhirnya dia minta 2 bodyguard, 2 pegawai pengiring, Najib dan Rosmah, Sirul dan Azilah, untuk selesaikan wanita ini. Apa maksud selesai? Tak tahu. Tanya Sirul dengan Azilah, dia kenal tidak wanita ini? Dia pun tak kenal. Sebab itu saya simpati dengan mereka. Sebab bila saya dengar sewaktu hakim nak jatuhkan hukuman, saya baca dalam surat khabar, dia kata, Ya Arif, tolonglah ringankan hukuman saya, hukuman kami, kerana kami tidak bersalah. Orang yang bebas, orang yang buat ni masih di luar bebas. Kami ni jadi kambing hitam. Sumpah. So saudara, saya nak beritahu pada pegawai-pegawai keselamatan yang mungkin ada malam ini. 2 orang ni mungkin kawan-kawan mereka. Betul. Tetapi kalau betul lah mereka buat, mereka tidak buat seperti mana yang didakwa dalam ucapan untuk rayuan itu, saya juga simpati. Kerana saya juga ada adik. Kalau itu berlaku pada keluarga kita, adik kita, anak kita tak bersalah tapi dihukuman gantung, apa perasaan? Saya janji, kalau kita jadi kerajaan persekutuan Putrajaya, kes pertama yang saya akan pastikan dibuka balik untuk siasatan kes pembunuhan wanita Mongolia. Kita nak tengok balik. Bongkar balik. Kerana Balas Subramaniam, pegawai penyiasat, hilang satu, tapi sebelum dia hilang, dia buat akuan bersumpah. Akuan bersumpah ni dibuat di bawah Akta Akuan Berkanun tahun 1960. Apa maksud akta ini, tuan-tuan? Kalau buat kenyataan, kalau terbukti tidak bersalah, kalau terbukti dia bohong, dia tidak kemukakan fakta yang betul, polis boleh tangkap dan dakwa dia. Dalam kes ini Balas Subramaniam beritahu, dia tahu dan dia pasti Datuk Najib kenal wanita Mongolia ini. Datuk Najib pernah tidur dengan wanita Mongolia ini. Keluarkan video. Ada berpuluh fasal dan perenggan dalam akuan bersumpah ini yang Balas Subramaniam sebut dengan penuh berani. 3 hari lepas tu dia hilang. Mana pergi? Lepas tu dia hilang, kemudian dia datang balik. Dia kata sebenarnya saya hilang sebab saya diugut, dan kemudian saya dibawa lagi keluar sampai ke India. Yang jumpa saya adik kepada Datuk Najib. Dia janji saya sekian banyak, tapi kemudian dia tak bayar. Itu yang saya marah, saya keluar balik. Buat perjanjian dengan syaitan macam ni, macam mana dia nak tahu? So saudara yang dikasihi sekalian, ini masalah besar kepada negara kita. Saya tak nak cakap benda-benda bawah lagi. Saya nak cakap soal pemimpin. Pemimpin inilah yang keluar TV setiap malam transformasi. Pemimpin inilah yang keluar setiap malam kata rakyat didahulukan. Pemimpin inilah yang bagi duit RM500 seorang. Apakah pemimpin ini yang nak kita pertahankan? Ini bukan soal kita nak cakap main-main. Ini ada bukti. Dan sampai sekarang Datuk Najib tak ada komen. Apatah lagi sumpah, jauh lagi. Tak ada komen satu pun. Dia kata dia sumpah tak kenal. Baik. Kalau kamu kata tak kenal, ada seorang Balas Subramaniam buat keterangan bersumpah. Kamu patut dakwa dia dan saman dia. Tapi dia tak saman. Yang ini bukan sekadar saya nak selak kain, nak tuduh orang, tidak. Tapi saya nak tunjukkan bagaimana kita sekarang ini berada di bawah kepimpinan seorang Perdana Menteri yang cakap tak serupa bikin. Yang maknanya dia memperbodoh kita. Bukan sekadar memperbodoh, melembukan kita. Bodoh tu boleh tahan lagi. Memperlembukan kita. Ini masalah besar. Sebab itu saya nak beritahu kepada saudara, 8 Mei ni, saya tahu Rembau ni tak ada kawasan Felda, tapi saya nak kongsi. 8 Mei ni dia akan buat perhimpunan 100,000 peneroka di Felda Jerantut. Saudara tahu berapa banyak peneroka dapat? Satu keluarga dijangka dapat RM32,000. Itu bom terakhir lah untuk peneroka. Yang saya kasihan apa dia?
Baru-baru ini peneroka disuruh sign satu perjanjian. Satu perjanjian dengan bank. CIMB boleh, Maybank boleh. Perjanjian untuk buat pinjaman beli saham. Yang kesiannya, makcik dan pakcik itu disuruh sign 9 muka surat. Bila kita tanya makcik itu, apa yang makcik sign? Entahlah, pengurus suruh sign, makcik sign. Perjanjian tu tak boleh bawa balik. Simpan dekat pejabat. Ada orang bawa balik, ada orang nak bawa balik, minta untuk tanya pada anak-anak dia yang lebih pandai. Oh, dia kata tak boleh. Nak sign sini, kita simpan. Saudara bayangkan dapat 32,000. Kemudian tengok nama dia, buat pinjaman 100,000. Beli pula saham Felda Global Ventures ini. Saham melingkup, tak boleh bayar hutang. Bila tak boleh bayar hutang, yang jadi mangsa siapa? Peneroka jadi mangsa. Tanah ada 10 ekar, tanah-tanah 10 ekar pun gaib disapu. Yang ini sudah tengok, bangsat punya cara. Saya jangan nak tipu orang Melayu ni sampai begitu sekali. Cakap depan baik, oh bagus, kitalah kerajaan yang baik. Jangan bohong SPPA pun kepada tipu. rakyat. SPPA lagi lah. Tipu dia. Suka bohong. Ramai ceramah malam ni. Tapi bagus. Dia toleh bakar lebih sikit dia naik. Jadi saudara ini kasih sekalian, yang ini saya nak sampaikan malam ini. Saya nak kongsi sedikit sebelum saya tamat jam 12 ini. Baru-baru ni, lebih kurang dalam 3 minggu yang lalu, saya pergi Temerloh. Temerloh ni ada satu kawasan orang asli. Nama kawasan ni Sungai Leleh. UMNO tu memang karat, sampai meleleh UMNO dia sokong. Nama pun Sungai Leleh. Jadi bila kawan-kawan Temerloh ajak saya, dia kata, Cik Samsul kena pergi kampung ni sebab kawasan ni 2008 tak boleh masuk. Memang karat, Tok Batin dia halang dengan buluh, dengan parang, tak boleh masuk kempen. Nak sumpit segala macam lah. Saya memang suka pergi kubur UMNO ni. Sebab bila saya masuk, saya nak pastikan dia jadi kubur UMNO. Dia kubur jadi kubur, tambah R je. Jadi saya masuk, saudara tahulah, kawasan yang mana BN menang besar, dia tak jaga tempat tu, jalan teruk dan sebagainya, macam-macam, berlubang. Jadi saya masuk dengan kereta saya, 4-wheel drive, masuk, berhenti depan Balai Raya. Bukan berhenti depan pejabat pusat komuniti Pakatan Rakyat ni, betul-betul depan Balai Raya. Saya keluar, saya tengok, bilik gerakan UMNO Cawangan Sungai Leleh. Saya turun, saya pergi tanya Tok Batin, Tok, dekat mana ceramah kita? Sebab dia buat petang, minum teh petang. Dia kata, Cik, tempat ceramah kita di sinilah. Saya kata dengan Tok Batin, Tok, ini bilik gerakan UMNO. Takkan kita buat ceramah sini? Dia kata, ini dulu. Sekarang tidak lagi, dia kata. Jangan main. Encik tengok kami gantung 3 bendera depan tu. Rupanya dekat depan dia tak mana dia dapat bendera DAP, saya pun tak tahu. Dia cari mana. Duduk dalam hutan boleh cari bendera DAP. Bendera keadilan, bendera PAS memang kita bawa lah. Tak? Jadi saya beritahu kepada Tok Batin ni, hebat. Saya masuk dalam. Saudara tahu orang asli ni dia suka minum. Masuk memang dah berbau dah. Penuh Balai Raya. Dia nampak saya dengan baju keadaan, dia pun jerit. Dia tak kenal saya pun. Duduk dalam hutan, nak kenal saya macam mana? Tapi dia nampak lambang, dia nampak nama, dia nampak mungkin jawatan. Masuk dalam tu dia pun jerit, reformasi, reformasi. Berbau satu Balai Raya tu. Punya hebatnya. Saya beritahu pada Tok Batin, Tok, saya nak minta izin boleh bawa cerita di tempat lain. Sebab saya nak beritahu pada Tok Batin ni, mana-mana tempat yang saya ceramah, kalau saya jumpa ada orang yang nak sokong UMNO, saya nak bawa dia pergi ke Sungai Leleh. Berguru dengan Tok Batin ni. Tak payah duduk lagi kat Kembang ni. Baik duduk orang asli. Yang maklumat tak ada, ceramah tak ada, apa tak ada. Tapi dia yakin. Sebab 2008 UMNO janji nak selesai masalah tanah. Kali ini nak pilihan raya, UMNO nak halau mereka keluar daripada kampung mereka. Yang ini mereka beritahu, kami tak akan beri lagi undi kepada Barisan Nasional. Yang ini saya nak beritahu saudara, semangat orang yang lain-lain yang di luar ini, bukan sekadar di Rembau saja, tempat-tempat yang ulu, yang dulu kita tak boleh dapat undi, mereka juga dah faham mesej perubahan. Sebab itu saya nak minta saudara, di Rembau ini memang kita bersyarah hampir setiap minggu, setiap malam, setiap bulan. Satu yang saya minta, saudara tolong sampaikan mesej ini.
Yang guna risalah. Yang bersembang. Yang bercakap. Sampaikan. Kerana tak mampu saya nak sampaikan. Saya kebetulan baru ni dapatlah keluar TV. Program Bicara Rakyat. Dengan Mursyidul Am Tibai. Dia buat tibai itu sebab dia kena tibai dengan saya. Lepas tu baru dia buat tibai. Dia keluarkan kononnya nak hina saya, nak malu saya. Saya jawab dengan tenang. Saya patahkan satu persatu hujah mereka. Siapa tengok dia tahu. Dan yang saya paling tersentuh apabila sewaktu sesi soal jawab, ada 2 orang penonton di studio yang dipilih oleh RTM. Orang muda dibayar RM50, disiapkan dengan 2 soalan. Satu soalan, kalau siapa tengok, ada seorang anak gadis cantik pakai tudung. Dia tanya satu soalan. Saya dengar soalan tu pun saya tak faham. Saya yakin dia pun tak faham apa dia tanya. Saya pun ketawa tengok dia. Saya betulkan balik soalan dia. Saudara tahu apa dia? Lepas habis program dia datang jumpa saya. Dia kata bang, saya dapat soalan tapi soalan ni teruk. Soalan ni menghina Anwar Ibrahim. Setelah abang cerita 40 minit, saya tak sanggup nak tanya soalan tu. Sebab tu saya buat soalan lain. Minta maaf lah kalau saya tanya soalan abang tak faham. Saya pun tak faham apa yang saya tanya. Yang ini saya nak beritahu. Bayar RM50, dapat duit lagi. Tapi bila dia dengar kita 10 minit itu, dia faham betul-betul. Akhirnya dia tak mampu nak tanya soalan yang telah disiapkan. Ini saya beritahu saudara, kesan, the power, kekuatan, message yang mana saudara pun boleh lakukan. Itu je saya minta. Saya tak mampu nak pergi semua. Malam tu alhamdulillah ada 500,000 rating orang tengok. Tempat lain yang saya tak boleh masuk, saya minta saudara untuk bantu kita. Yang mana pergi tempat-tempat karat UMNO ni, kita bacakan doa ni. Wahai pengundi-pengundi Rembau, akan datang kepada kamu Najib Mat Hassan, Rosmah Mansur. Janganlah kamu berasa takut, kerana mereka adalah makhluk Allah juga. Bagi 500, minta 1,000. Beri kain pelekat, minta kain batik. Beri kopi teh, minta Milo. Tetapi bila dia minta undi Barisan Nasional, maka jawablah dengan lidah yang fasih dan tenang. Kami nak undi Pakatan Rakyat. Boleh atau tidak saudara? Boleh, saya belum suara pun dah hilang. InsyaAllah kita jumpa dalam masa apa yang baik datang dari Allah SWT, yang buruk datang dari Najib dan juga Rosmah. Kita tolak mereka dalam pilihan yang akan datang. Boleh atau tidak saudara? Allahu Akbar. Reformasi. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Angkatan Muda Keadilan Malaysia. Jadi tuan-tuan, tamat sudah kita punya program pada malam ini. Terima kasih kepada seluruh pengundi dan warga Rembau kehadiran pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul nas.